Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni ada 4 cerita pengalaman daripada ramai orang dihantarkan kepada Abang dan keempat-empatnya melalui email. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita ini menjadi hiburan pada hari Khamis. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Lokman, berlaku pada tahun 2019 di kawasan Rawang, Selangor. Nama kampung dia ada berikan, tapi pada Abang tak apalah, biarkan benda tu menjadi teka-teki kat mana cerita tu berlaku. Lokman memang daripada kecil sampailah ke dewasa. Waktu tu kejadian 2019, dia berumur 20 tahun. Memang menjadi kebiasaan pergi semayang maghrib dengan isyak dekat surau yang berdekatan. Dekat sana dia baik-baik berjumpa dengan kawan-kawan dan juga orang-orang tua. Salah satu cara untuk rapat dengan orang-orang kampung. Sebab apa-apa pun kita boleh minta tolong dengan orang-orang kampung yang sebaya, yang pangkat pakcik-pakcik. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan hal-hal agama. Jadi dia kata memang menjadi kebiasaan bila dah habis-habis semayang isyak lebih kurang pukul 9.30, dia dengan kawan-kawannya yang sama baya ataupun lebih kurang umurnya akan lepak-lepak dekat satu pondok yang terletak di sebelah surau. Pondok tu pula menghadap ke kawasan satu belukar, dan belukar tu dikatakan belukar yang agak menyeramkan. Kebanyakan daripada orang kampung memang tidak menggalakkan anak-anak muda lepak-lepak dekat kawasan pondok tu, sebabnya dia memang berdekatan dengan belukar yang kita tak tahu apa yang ada dekat dalamnya. Jadi pada satu hari tu macam biasa, Lokman pun lepaklah dengan kawan-kawan dia lepas habis semayang isyak. Macam-macamlah cerita keluar daripada pukul 9.30 sampailah ke pukul 12 malam. Pada waktu tu cuaca dah menjadi semakin sejuk sebab angin dah tiup makin kuat. Kalau tengok gayanya macam nak hujan. Jadi sewaktu tengah rancak-rancak berborak tu, masih lagi berborak ni, pukul 12 ni. Ada seorang pakcik yang melintas dekat depan surau tu. Pakcik tu bagi warning, lebih baik korang balik. Satu, sebab belukar dekat sebelah tu, takut ada binatang berbisa. Yang keduanya, keadaan sekarang keadaan cuaca sekarang ni memang macam nak hujan. Baliklah, dia kata. Jadi bila dengar nasihat daripada orang tua macam tu, lebih baiklah kita bergerak terus. Lokman dengan kawan-kawan dia pun bergeraklah daripada pondok tu balik ke rumah masing-masing. Lokman kata satu benda yang agak dia rasa seram bila dia sampai dekat rumah, sebabnya rumahnya agak jauh daripada lampu jalan. Jadi nak masuk ke dalam kawasan kampung, rumah kampung dia tu memang agak gelap juga. Dan dia rasa macam takut, tapi teruskan perjalanan. Jadi bila sampai dekat kawasan rumah dia, dia dengan terus menonongnya bawa motor, masuk dekat dalam garaj tempat letak motor. Motor pula garajnya letak dekat belakang. Dia bukan garaj, macam bengkel lah dia kata. Bengkel tu terletak dekat belakang rumah sekali. Jadi selepas dia parking motor tu, dia belum matikan enjin motor lagi. Itu memang jadi dia punya sifat lah dia kata. Dia selalunya dia lepas parking dia akan turun daripada motor. Dan sewaktu dia turun daripada motor tu, dia terpandang satu kerusi lama yang letaknya dekat kawasan tepi rumah. Jadi dengan kata lain, sewaktu dia nak masukkan motor tadi, dia akan melalui depan kerusi tu. Waktu dia melalui depan kerusi tu, memang dia perasan macam ada kain lah diletakkan. Kain hitam, kain putih diletakkan tersidai dekat kawasan kerusi tu. Tapi waktu dia bawa motor tu, dia agak buat tak tahu je lah. Sebab niatnya memang nak terus parking dekat belakang rumah. Sewaktu dia habis parking, dia turun daripada motor, baru dia perasan dekat atas kerusi itu bukan kain putih, kain hitam yang ada dekat situ, tapi seorang perempuan yang rambutnya panjang sampai menghalang jalan
dan dia punya kain, baju kain tu memang panjang sampai tercelup dekat dalam longkang yang terletak di depan kerusi tu. Jadi dengan kata lain tadi, sebenarnya Luqman dah langgar rambut Mamat tu, salah, Minah tu. Dan waktu tu memang dia tak perasan. Agaknya lah dia pun marah lah sebab rambutnya dilanggar. Luqman kata pada waktu tu dia punya kaki lembik dah menggigil, tak boleh nak buat apa, dia tak ingat nak baca apa. Mujur pada waktu tu enjin motor tak dimatikan, jadi tak adalah terlalu sunyi sangat, bunyilah dut 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 dut, dut macam tu. Dalam keadaan yang takut tu, dia kata dia tak tahu nak ingat nak baca apa, dia hanya ingat perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu aja yang diulang-ulang banyak kali. Tapi benda tu tak hilang juga, tetap juga ada dekat situ, duk tercongkok duduk dekat situ. Dan yang paling seram sekali, waktu Luqman memandang ke arah dia, dia boleh berpalingkan mukanya ke arah Luqman sampai Luqman boleh nampak mukanya hitam dan agak terkopik-kopik sikit. Waktu tu dah ketakutan. Luqman ingat satu, dia perlu ambil telefon adik sepupu dia yang ada dekat dalam rumah tu. Adik sepupu dia tinggal dengan dia lah. Mak bapak dia pun sama, tok nenek dia pun sama, ada dalam rumah tu. Tapi dia teringat nak telefon adik sepupu dia dan nak minta adik sepupu dia supaya nyalakan lampu dan keluar daripada rumah, selamatkan diri dia. Waktu tu dia pun ambil handset, keluarkan daripada kocek macam biasa, cerita seram. Handset tu terjatuh kat bawah. Mengelupoh Mamat ni, dah tak tahu nak buat apa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dah dalam keadaan ketakutan, meraba handset tu dekat atas tanah. Waktu meraba-raba tu sempat juga menoleh-noleh ke arah makhluk yang ada dekat depan mata. Makhluk tu daripada dia duduk, dia bangun pula. Waktu tu Luqman, waktu benda tu bangun, Luqman dah capai handset. Oi, lega, dia kata nak dial pula, nak tekan nama adik sepupu, tertekan nama orang lain, nak tekan nombor 5, tertekan nombor 6. Biasalah dah dalam keadaan takut, dah gigil-gigil. Tapi gigih dia jugalah. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia gigihkan juga. Dia cari nombor adik dia, adik sepupu dia, dan dia dial. Dan adik sepupu dia angkat. Dia ingat satu je, tolong aku keluar daripada rumah, nyalakan lampu dapur. Itu je yang disebut. Dan selepas tu telefon dia jatuh lagi. Dan memang keadaan takut sangat lah ni. Dia kata pada waktu tu juga dia rasa macam nak terkencing, tapi tak ada apa air yang nak keluar. Gigil-gigil macam tu je lah. Benda tu bangun dan seolah-olah macam terapung-rapung, terbang ke arah Luqman. Benda tu dah memang dekat, daripada jaraknya lebih kurang 20 langkah, dah mendekat sampai ke 10 langkah. Dah memang nak dekat sangat lah. Kalau rasa nak tengok muka dia memang dah nampak jelas sangat. Dah dalam keadaan ketakutan. Waktu tu lah tiba-tiba lampu dapur dinyalakan, lampu kawasan dapur. Lampu tu pula jenis lampu limpah kan. Jadi bila nyalakan, seluruh kawasan bahagian dapur tu memang boleh nampak. Dan pada waktu tu terus benda tu hilang. Waktu tu juga Luqman berlari masuk dalam rumah, menangis-nangis. Walaupun dia kata dia dah cukup dewasa, tapi tetap juga rasa perasaan takut. Masuk dalam rumah, nangis-nangis. Esoknya demam. Bila mak bapak dia tanya, atuk dia tanya apa cerita, dia beritahulah nampak makhluk yang ada dekat kerusi tu. Sebenarnya makhluk tu bukanlah berasal daripada keluarga mereka, tapi mungkin datang hanya melawat, singgah-singgah duduk. Agaknya penat-penat terbang, ada kerusi, duduk kejap. Ingat nak terbang balik, nampak budak, dengki dulu, baru terbang balik. Tu dia terbang lah tu. Kisah yang kedua ni disampaikan oleh Man. Dulu Man pernah hantar cerita dekat abang. Kisah dia nak habis saja latihan bersilat, nak pergi buang air, lalu dekat depan bilik jenazah, lepas tu bilik jenazah tu terbuka kan. Itulah, itu ceritanya. Yang ini dia nak sampaikan pula sambungan. Tak adalah nak sambungan sangat, tapi lebih-lebih kurang lah sambungan kepada cerita apa yang terjadi dekat tempat persilatan selepas daripada peristiwa tu. Bila dia dah ketakutan balik daripada tandas, lalu depan bilik jenazah, tok guru dia perasan tau, sejak daripada tu Man ni memang jenis yang agak ketakutan. Sikit-sikit waktu bersilat terkejut. Jadi sebagai seorang tok guru, dia rasa macam dia bertanggungjawab untuk memulihkan semangat Man. Jadi ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Man, yang bukanlah dirancang, tapi diusulkan oleh tok guru supaya Man kembali berani semula.
Peristiwa pertama tu, habis latihan bersilat pada satu hari tu, cerita tentang Man ni nampak bilik jenazah terbuka tertutup tu memang heboh lah kat kawasan tu. Abang-abang sini semua berani. Man pula pada waktu tu kan masih lagi berumur 14 ke 15 tahun kan. Agak takut lah juga kan. Jadi kat abang-abang tu cakap jangan takut sangat lah. Kalau kita takut sangat nanti benda lain mengacau kita. Jadi Man kata takut tu tetap ada tapi tak tahu macam mana nak hilang. Sedang dia orang borak-borak, tok guru tu datang, tok guru silat datang ke kelompok tengah berborak ni lah. Dia cakap macam ni, Man kata kita ni sebagai seorang pesilat memang tak boleh rasa takut, tapi kalau rasa takut tu kena dilawan. Kalau tidak dilawan, benda tu bersarang dalam hati. Itu macam nasihat pada diri sendiri sebenarnya. Gelak lu. Okey, jadi Man kata dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia diam je lah. Tok guru dia dah bahan-bahan dia macam tu. Jadi dia kata, okey, lepas tu tok guru cakap macam ni. Macam ni lah, aku nak bagi kau berani lah. Aku nak usulkan satu benda lah, dia kata. Meh ikut aku pergi ke belakang, kawasan belakang surau. Waktu tu Man tak terfikir apa-apa tau. Man rasa macam apa yang tok guru nak usulkan ni adalah sesuatu benda yang baik. Jadi Man pun ikutlah. Dia tanyalah dalam perjalanan kita nak ke mana tok guru. Kita pergi ke pokok yang ke belakang tu. Kau nampak tak pokok besar kat belakang tu? Kita nak ke situ. Ada apa dekat situ? Man ingatkan tok guru dia nak baca mentera ke apa ke doa ke supaya Man jadi berani, dan lokasi nak baca doa tu adalah di kawasan bawah pokok tu. Tapi dia tak terfikir sebenarnya benda terjadi lain. Dia pun berjalan dengan tok guru sampai bawah pokok. Lepas tu tok guru pun keluarkanlah lampu picit. Dia nyalakanlah lampu picit dan disuluhkan ke atas pokok. Dia kata, engkau takut kan? Dia kata, yang ni adalah cara untuk melawan ketakutan. Kita kena berani sebagai seorang pesilat. Cuba kau tengok dekat atas pokok tu ada apa. Man pun tak terfikir apa-apa. Dia pun tengoklah ke atas pokok. Rupanya nampak makcik Rockers duduk atas pokok tu dengan baju putih, rambut merebang semua. Cumanya dia punya leher dia agak teling sikit. Waktu tu dia kata dia punya lutut macam nak jatuh dah. Kaki dah lembik, tak rasa apa. Dia waktu tu ikutkan hati, nak aja dia peluk tok guru dia. Tapi kalau dia peluk tok guru dia, takut tok guru dia swing, dia pula terpelanting. Jadi dia diam je lah. Kau nampak apa atas tu? Itu namanya makcik Rockers. Cuba kau tegur dia. Cuba kau tegur. Kalau abang dia suruh tegur macam tu, minta jauhkan lah. Cuba kau tegur tu. Tak boleh tok guru, saya tak boleh tegur dia, saya tak ada kekuatan. Tok guru boleh gelak macam tu. Adahlah, jomlah kita ke depan. Belum sempat cakap ke depan, Man berlari laju sampai ke kelompok abang-abang yang duduk berkumpul berborak-borak tadi. Sampai kat depan tu abang tu tanya, apa hal kau tiba-tiba muka pucat lesi ni? Okey ke tidak ni? Tak sempat dia cerita, tok guru cakap, aku tunjukkan dia makcik Rockers duduk atas pokok tu. Dia ketakutan. Abang-abang tu semua gelakkan dia. Gelakkan. Betul lah orang cakap, kalau kita ni dah rasa takut, sekali kita nampak benda macam tu, benda tu akan mengekori kita ke mana kita pergi. Selagi kita tak lawan perasaan takut tu, bergantung pada Allah Ta'ala lah, subhanallah ajalah. Allahu Akbar je. Jadi lanjutan daripada kisah tu, satu hari tu dia masih lagi ada perasaan takut. Makcik Rockers yang duduk dekat atas dahan tu memang terbayang-bayang dekat dalam kepala. Satu hari tu mak bapak dia nak pergi, ada hal lah dekat luar. Malam ada hal kat luar. Jadi nak ikut hati, Mannya nak bongsu, ikut hati nak ikut dengan mak bapak dia. Tapi waktu tu dah umur 15 tahun. Mak bapak dia pula keluar naik motor, nak membonceng belah mana. Takkan nak duduk kat bakul. Nak tak nak, kenalah tinggal dekat rumah. Melambailah mak ayah dia yang pergi meninggalkan dia keseorangan dekat dalam rumah tu. Habis mak dia jauh je malam ni. Habis mak dia jauh, mak bapak dia jauh daripada rumah. Terus dia naik atas bilik, dia terus kunci bilik. Dekat dalam bilik tu dulu ada game, dia kata ada game TV. Mainlah game TV kat situ. Tekanlah apa yang patut untuk menghilangkan rasa takut. Tiba-tiba dia memang dia seorang aja dekat dalam rumah, rumah kampung pula tu. Dia seorang je. Tengah-tengah dia main game, tiba-tiba dia dengar pintu bilik dia kena ketuk. Mula-mula dia ingatkan ekor cicak ataupun siapa-siapalah, angin ke apa yang bergegar-gegar ke, itu je lah dia kata. Mana nak hati jauh di sudut hati memang tahu benda tu makhluk alam sebelah, tapi tak naklah rasa benda tu masuk dekat dalam otak.
Tepis dulu, siap-siap, jangan ada rasa takut sangat. Mungkin angin, positifkan diri je. Tapi ketukan tu makin lama makin kuat, menyebabkan Man rasa tak sedap hati. Adakah ni betul-betul ujian daripada makhluk alam sebelah, ataupun ada perompak yang datang nak mengacau dia, ataupun memang saudara mara yang memang saja nak menajal dia. Dekat dalam bilik tu ada satu batang besi. Kalau besi tu selalu digunakan untuk membesarkan otot-otot tangan. Macam dumbbell jugalah dia punya fungsi dia. Ada sebatang besi. Ketukan tu kuat betul. Dung 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 tu maksud. Dia ambil batang besi tu, dia berjalan slow-slow dekat pintu. Dia kata dia nak buka apa pun yang ada dekat depan pintu, dia sesah. Kalau ada dekat depan pintu tu minta-minta bukanlah manusia, dia kata. Sebab dia memang nak hayun belantan tu sekuat-kuatnya. Waktu dia buka pintu tu, sewaktu pintu tu masih lagi sedang diketuk, dekat depan pintu tu tak ada siapa. Tak ada orang pun dekat depan pintu tu. Jadi dia pun tutup pintu balik, duduk balik dekat depan TV dekat dalam bilik tu, main game semula. Tiba-tiba ketukan yang kedua ni datang lagi tinggi, lagi kuat dia punya bunyi berbanding ketukan pertama. Dia ambil lagi belantan. Kali ni memang dia siap-siap apa pun dia akan pukul. Dia buka pintu, dia terus hayun belantan. Tapi yang dia hayunkan memang hayunan angin, tak ada apa-apa pun. Jadi dia diam lagi, dia tutup pintu. Apa lagi nak uji-uji lagi, dia kata dah cukup dah rasa penat. Takut tu, perasaan takut susah nak lawan. Sampaikan dia rasa seluruh badan dia penat. Selepas dia tutup pintu tu semula, lepas dia pastikan tak ada orang dekat depan pintu bilik tu, dia tutup dan kali ni dia baring. Kali ni dia duduk dekat tepi katil. Dia belum baring lagi. Dia duduk dekat tepi katil. Dia diam aja. Game yang ada ternyala dekat TV dia biarkan. Dia tunggu apa lagi yang akan berlaku lepas ni. Dan tiba-tiba datang ketukan yang ketiga. Kali ni dia kata dia akan keluar daripada bilik, dia akan cari sampai jumpa. Dia kena lawan perasaan takut dia. Dan selepas dia betul-betul berdiri dekat depan pintu, dan waktu tu pintu tu masih lagi diketuk, dia buka aja pintu tu terkuak dengan sangat kuat, seolah-olah macam ada orang terajang daripada luar yang menyebabkan pintu tu melanggam Man, dan Man terjatuh ke belakang. Dan dia bangun sewaktu dia jatuh tu untuk pastikan siapa yang tendang pintu tu. Memang tak ada siapa pun dekat depan pintu tu. Dia je yang ada dekat dalam rumah tu, dia je seorang-seorang yang menghadap pintu tu. Waktu tu Man kata ini betul-betul ujian, bukan sebarang ujian. Adakah disebabkan dia belajar silat ke apa benda ke tak tahulah. Ataupun ada kaitan dengan makcik rockers yang dia tengok duduk tertenggek dekat atas pokok pun dia tak tahu. Dia pun tutup pintu balik. Kali ni dia baring. Apa pun terjadi, dia kata dia tak nak buka, dia tak nak buat apa-apa. Dia baring sampailah mak bapak dia balik. Bila mak bapak dia balik, confirm bunyi motor, dia pun turun, sambut mak ayah dia. Dia tak cerita dekat mak ayah dia. Dia kata cukuplah, dia kata kalau diceritakan pun tak ada apa jadi. Tetap juga tak boleh nak bonceng mak ayah pergi kedai. Keesokan harinya, dia pun pergilah berjumpa dengan tok guru dia balik. Dia ceritakan sejak daripada dia nampak makhluk alam sebelah tu, yang makcik rocker duduk atas pokok, mak cakap bumbung lah, pokok. Sejak tu dia rasa perasaan takut dia tak boleh nak dibendung-bendung. Jadi dia kata dia minta lah pandangan tok guru dia. Macam mana dia nak buat? Tok guru dia cakap macam ni, senang je. Yang penting kau kena bina keberanian yang ada dalam diri. Macam mana tok guru saya nak bina keberanian? Tok guru tu pun letak tangan dia dekat mata Man. Man pun tak cakap apa-apa, dia diam je lah. Dia letak tangan dia dekat mata Man. Lepas tu dia baca-baca surah. Lepas tu dia buka lah tangan dia daripada mata Man. Man pun diam. Apa yang tok guru buat sebenarnya? Oh, sebenarnya aku tengah buka hijab engkau supaya kau nampak benda-benda yang tak sepatutnya kat dunia ni, supaya jangan rasa terlalu takut. Waktu habis dia tok guru dia cakap, dia baru perasan dekat depan dia, sekitar dia, bukan hanya ada manusia, tapi makhluk-makhluk yang bukan manusia, yang ada pelbagai bentuk. Waktu tu dia cuba membina keberanian dengan melawan perasaan takut. Lihat semua makhluk-makhluk yang ada. Kalau setakat makcik rockers tu, bukan setakat berjalan, terbang, melompat, semua ada. Waktu tu dia kata yang paling dia takut bila pada waktu malam.
Kadang-kadang makhluk tu muncul dalam keadaan yang tak disangka-sangka. muncul. Muncul. Dia punya perasaan takut dengan terkejut tu tak boleh nak lawan lah. Muncul lah pada waktu tu dia masih lagi bujang. Salah. Dia masih lagi muda. Dia masih lagi muda. Jadi perasaan dia tu masih boleh melawan lagi. Lama kelamaan, setahun lah juga prosesnya, dia dah berani. Tak terpelik tengok benda-benda macam ni. Kadang-kadang tepi jalan, kadang-kadang tengah jalan, kadang-kadang dia nampak ada dekat orang tengah makan-makan duk bertenggek-tenggek, yang mana-mana tak baca bismillah tu, dia nampak aja, dia kata. Cumanya setiap kali dia nampak, tidaklah secara tepat. Ada yang tepat tapi lebih kepada macam bayang-bayang. Pada satu hari tu, dia kata, dia balik daripada kedai ke daripada manalah, tapi yang penting naik motor, dia kata. Setengah-tengah dia naik motor tu, tiba-tiba dia rasa motor dia berat sangat. Dia dah tahu dah, kalau motor berat ni memang ada benda yang malas nak terbang, dia nak menumpang aja, nak cepat sampai ke destinasi. Abang tak mengumpat siapa-siapa makhluk alam sebelah, jangan sakit hati. Jadi dia kata dia tahu ada benda yang menumpang. Jadi dalam keadaan cuba nak menoleh kiri dengan kanan tu, nak tengok siapa yang menumpang tu, gigih lah juga dia kata. Bila dah dapat toleh 2-3 kali, baru dia perasan yang menumpang dekat belakang dia adalah gula-gula. Nampaklah dia punya bonjot-bonjot ni, memang nampak. Engkau, dia kata, engkau yang buatkan motor aku berat. Entahlah, dia kata, dia dah tak rasa takut lagi. Dia rasa lebih kepada makhluk-makhluk tu pun Allah Ta'ala yang berkuasa kan. Dia juga yang menciptakan. Dan untuk memudahkan perjalanan dia pun siku makhluk tu sampai makhluk tu terjatuh. Bunyilah benda tu gedebuk jatuh, dan dia pun barulah boleh teruskan perjalanan sebab dia punya motor dah ringan. Dan bila dah lama-lama berhadapan dengan makhluk-makhluk macam tu, akhirnya dia berjumpa juga semula dengan Tok Guru, minta ditutupkan. Sebab dia kata dia dah tak rasa takut lagi, dia dah rasa berani, dan dia boleh menghadapi kalau dia ternampak untuk lain kali. Dan selepas ditutupkan hijab dia semula, dia dah tak nampak lagi dah. Dah tak nampak lagi bayangan-bayangan ataupun apa-apa yang ada selain daripada manusia. Jadi nasihatnya, kalau siapa-siapa yang rasa takut sangat, try lah buka hijab. Ini adalah satu nasihat yang sangat jahat. Cerita yang seterusnya disampaikan oleh Aida, berlaku pada tahun 2015 dekat Selangor, tapi dia tak beritahu secara tepat dekat mana lokasinya cerita kali ini. 2015 adalah tahun yang sangat bermakna dalam hidupnya, kerana itulah tahun dia buka spa pertama dia, dan sampai rasanya sampai sekarang dia masih lagi buka spa, tapi di tempat yang berlainan, bukan di tempat yang itu. Kerana apa? Ni adalah ceritanya. Waktu 2015 tu dia buka spa, dia juga yang jadi tukang urut, resepsionis, dia juga yang jadi model. Dialah segala-galanya, sebab pada waktu tu awal-awal buka belum ada lagi kemampuan untuk meng-hire bahasa Inggeris, untuk mengupah orang supaya bekerja dengan dia. Jadi ramailah kawan-kawan yang datang untuk bagi moral support, bagi sokongan. Jadi ramailah kawan-kawan yang booking untuk buat urut-urutan. Selain daripada urut, ada untuk kuku, ada untuk rambut. Macam abang pernah pergi spa je bunyi je. Tapi selalulah tengok kan, tak pernah pergi pun. Jadi dia kata kawan-kawan dia selalu datang bagi sokongan. Tapi dalam banyak-banyak kawan dia ni, ada seorang kawan dia tiba-tiba bagi nasihat dekat dia. Dia bagi nasihat, aku rasa lebih baik engkau dipanggil ustaz, pagar kau punya spa ni. Aku rasa spa kau ni ada yang tak kena dekat sini. Tak tahulah nak kata adalah benda tu berasal daripada kedai tu sendiri, daripada tuan-tuan terdahulu, ataupun memang dia dah duduk dekat tanah ni memang puluhan ratusan tahun, aku tak tahu. Tapi aku ni boleh nampak, dia kata, kau panggil ustaz. Mula-mulanya si Aida rasa macam benda tu tak perlulah dipanjang-panjangkan sangat. Dia rasa mana-mana tempat pun memang ada makhluk tu, tak boleh nak dihalau. Sampailah sehingga satu hari kejadian tu, dengan tak sengajanya, dia mengalami peristiwa yang pelik. Pada waktu tu ada 2 orang kawan dia booking dia, katanya nak buat perawatan muka dan juga badan. Dia orang datang lebih kurang pukul 2 lah masanya untuk dia orang dilayan. Waktu tu Aida pergi makan dulu. Dia cakap dengan kawan dia, kalau kau sampai dekat spa aku, kau duduklah dekat dalam spa aku dulu, aku pergi makan dulu, kau jangan risau, duduk dekat kawasan resepsionis. Kawasannya terang sikit sebab yang ke dalam-dalam tu dia punya cat warna hitam, langsirnya warna merah,
lampu dia pula agak menyala dengan tak menyala je untuk menaikkan emosi tenang. Sebenarnya dia buat spa macam tu, tapi bila lama kelamaan kalau tak ada orang jadi seram juga. Jadi dia pesan dengan kawan dia macam tu. Jadi bila lebih kurang pukul 2, kawan dia beritahu dia orang dah sampai dekat depan spa. Jadi Aida kata, kau masuk dah duduk dalam spa, duduk dekat kawasan resepsionis. Yang 2 orang kawan dia pun duduklah dekat dalam resepsionis. Tengah-tengah dia duduk dekat dalam resepsionis tu, tiba-tiba yang si kawan tadi bukan nampak, dengar suara Aida berborak-borak dekat dalam spa. Kadang-kadang suaranya kuat, kadang-kadang suaranya slow, menyebabkan 2 orang tadi keluar daripada spa dalam keadaan ketakutan. Bila Aida sampai, Aida tanya kenapa tak duduk dalam spa. Dia kata ada makhluk lain dalam spa. 2 orang mengalami peristiwa yang sama. Dia kata suara Aida, gerak jalan Aida ada dekat dalam spa tu. Walaupun mereka berdua tahu Aida tak ada dekat dalam kedai. Tapi Aida kata jangan risaulah, tak ada apa-apa, jomlah kita masuk, aku akan layan korang berdua. Jadi proses spa tu pun berjalan lancar, tak ada apa-apa. Sehinggalah salah seorang daripada kawan dia ni dibawa masuk dekat dalam satu bilik bilik refleksologi. Lebih kurang lah abang tak tahu sangat spa. Refleksologi. Jadi yang si kawan ni tadi, yang seorang ni tadi, seorang dah pergi bilik lain, yang seorang lagi tu pergi bilik refleksologi. Dekat situ dia nak urut-urut lah. Dia cakap dengan kawan yang tu, baring dulu dekat sini, nanti aku datang semula, aku nak uruskan yang si seorang lagi. Sewaktu Aidan uruskan yang si seorang lagi, tiba-tiba yang seorang dekat dalam bilik refleksologi tu tadi menjoget-joget keluar daripada bilik tu dalam keadaan yang pucat lesi. Jadi si Aida tanya, kenapa pula ni kau tiba-tiba menjoget? Dia kata ada seorang perempuan berdiri dekat satu sudut dekat dalam bilik tempat dia menunggu, bilik refleksologi. Orang tu memang perempuan, nampak mukanya dengan baju kurungnya, dengan rambutnya panjang. Dia kata memang itu bukan manusia. Sebabnya perasaan waktu tengok benda tu memang lain. Itu yang menyebabkan dia lari keluar. Dan waktu tu bila Aida dapat feedback daripada kawan dia yang mengatakan ada makhluk dekat dalam tu, sebagai seorang tuan spa, dia kena check lah apa yang berlaku dalam tu. Dia pun dengan keadaan berani dengan tak berani, dia pergilah cek dekat dalam bilik yang dimaksudkan ada makhluk lain tu. Bilik tu memang agak gelap, agak suram, tapi selepas dibuka lampu semua diperhatikan, memang tak ada siapa dekat dalam bilik tu. Dia tanya semula dengan kawan dia, betul ke kau nampak apa seperti yang kau ceritakan? Dia sanggup bersumpah dengan Allah Ta'ala, dia kata dengan nama Allah, dia sanggup bersumpah yang dia nampak benda lain dalam bilik tu selain daripada dia. Dan Aida kata tak apalah, kita selesaikan apa yang patut, jomlah kita balik. Jadi hari tu Aida buka spa sampai pukul 5 petang je, tak menganjur sampai pukul 10 malam seperti biasa. Dan lepas daripada peristiwa tu, dia panggil lebih kurang 3-4 orang ustaz untuk dirukiahkan tempat ni. Tapi apa yang ustaz-ustaz tu cakap, makhluk yang ada dekat kedai tu sudah pun tinggal di tanah tu ratusan tahun. Jadi nak tak nak, Aida fikir nak halau makhluk tu keluar adalah satu benda yang tak baik. Sebabnya itu adalah tanah dia, tanah tempat dia tinggal sejak ratusan tahun. Jadi Aida ambil keputusan, dialah yang keluar daripada rumah tu, daripada tempat tu. Sejak daripada tu dia tutup spa yang ada tu, dia buka dekat tempat lain. Barulah aman damai. Tapi sebelum dia buka spa baru tu, dia tetap juga panggil ustaz-ustaz suruh buat ruqyah. Tak nak terjadi macam peristiwa yang pertama tadi. Cerita yang keempat disampaikan oleh Yahya, berlaku pada tahun 1992 di sebuah sekolah dekat negeri Terengganu. Tapi bukanlah cerita dia, ni adalah cerita mak dia. Mak dia cerita dekat dia. Pada tahun 1992, mak dia masuk sekolah tu di tingkatan 1. Sekolah tu pula sekolah asrama penuh. Pada waktu tu mak dia masih lagi belum Islam. Jadi dekat sekolah asrama tu ada macam-macam agama, ada macam-macam bangsa. Tak jadi masalah, mereka bergaul dengan sangat mesra. Satu asrama menempatkan 10 orang pelajar. Dari antara 10 orang pelajar, ada 2 orang pelajar senior tingkatan 5, bertujuan untuk menjaga adik-adik junior kalau jadi apa-apa yang berlaku. Mengikut kata Mak Yahya, pelajar senior yang duduk dekat dalam bilik tu memang seorang kakak yang sangat baik.
Apa-apa pun masalah, dia akan rujuk dekat kakak tu. Sebabnya kakak tu akan tetap bagi bantuan walaupun kakak tu dalam keadaan yang sangat sibuk. Dekat sekolah tu pula ada warden perempuan yang dipanggil sebagai ibu. Jadi peraturan yang diaturkan untuk waktu bangun dan waktu tidur sangat ketat. Dengan kata lain, bila bunyi loceng, waktu bangun semua orang akan bangun. Bila waktu tidur, semua orang akan tidur. Tak boleh ada yang berjaga. Disebabkan mereka ni masih lagi di tingkatan 1, macam-macam lah dia dapat cerita daripada kakak senior. Kawan-kawan lain pun semua rapat. Di antaranya, cerita yang menarik perhatian adalah tentang budaya turun-temurun yang diamalkan oleh setiap ahli di sekolah ni. Iaitu apa? Main spirit of the coin. Jadi bila dengar macam tu, sebagai seorang budak, memang sangat takut lah, kata mak Yahya ni. Dia pada awalnya memang tak nak main, tapi kakak tu cakap jangan takut, akak pun dulu main. Senior-senior kita dulu pun main. Semua orang dalam sekolah ni mesti ada pengalaman sekali untuk main. Jadi pada hari yang ditetapkan, dalam keadaan berani-berani takut, mereka pun berkumpul lah dekat dalam bilik tu. Pada waktu tu malam dan belum lagi jam menunjukkan pukul 12. Bila pukul 12 semua dah kena tidur. Jadi diorang berkumpul lebih kurang pukul 10 lepas makan malam dan juga habis belajar. Lepas berkumpul tu, kakak tu pun keluarkanlah satu papan. Papan tu dibuat sendiri, memang dah ada tulisan ABC dan juga nombor 1, 2, 3 sampai 10 dan juga perkataan ya atau tidak. Diorang pun ambil lah satu koin yang lama, apa orang pakai shilling lama, dan dititikkan darah di atasnya. Memang itu memang biasa kalau main spirit of the coin. Darah siapa yang titik? Darah kakak senior lah, takkan darah budak junior pula. Memang tak adalah, takut melalak nanti kan. Kakak senior tu kata tak apa, jangan risau, akak pun main sama. Diorang pun main lah sama, main. Yang datang pada waktu tu adalah seseorang yang namanya Dewi, yang katanya dia adalah berbangsa India dan mati dibunuh oleh sekumpulan lelaki di tanah ini. Dia kata bila ditanya bila dia mati, dia kata dah puluhan tahun yang lepas. Tak kisahlah dia mati, sama ada benda betul atau benda tidak ke, dia mainlah dengan gembira. Macam-macam soalan dia orang tanya, apa pun soalan Dewi pun tetaplah jawab. Nak jadi cerita, tengah leka-leka dia orang main, tiba-tiba ibu iaitu warden mula merayau sebab dia tengok ada bilik yang masih lagi menyala lampunya. Daripada jauh ibu tu dah menjerit, tutup lampu, kalau tidak masing-masing yang ada dalam bilik tu akan mendapat hukuman. Sambil tu dia berjalan ke arah bilik, bunyilah tapak kasut dia keletuk-keletuk. Yang si budak 10 orang ni termasuk kakak senior ni dah huru-hara, tak sempat nak cakap. Kalau kita main spirit of coin kan mesti kena beritahu, boleh tak awak tamatkan permainan ini, nanti kan dia akan jawab ya kan. Tak sempat buat penutup kepada permainan, dia orang terus bungkus papan spirit of the coin tu, terus tidur untuk mengelakkan dimarah oleh ibu tadi. Lepas habis tidur, habis tu ibu pun pergi, dia orang pun teruslah tidur. Papan tu diletakkan di bawah tempat tidur kakak senior tadi. Bila besok paginya berlaku tak ada apa-apa. Cuma kakak senior tiba-tiba tak nak bangun daripada tidur. Dia kata jari dia yang digunakan untuk keluarkan darah tu sakit. Jadi junior-junior yang lain termasuk Mak Yahya pun pergilah pergi sekolah macam biasa, buat macam biasa. Okey, kehidupan macam biasa. Bila habis dia orang belajar, petang tu dia orang pun baliklah ke asrama masing-masing. Tengok kakak sini tu masih lagi baring. Pelik pula, dia kata nak panggil cikgu tapi tak jadi sebab nampak kakak tu masih lagi hidup, menyawa, menghembuskan nafas lah kan, masih lagi mengungkip nyawanya. Jadi biarkan aja. Dia orang pun teruslah makan malam. Habis makan malam, study malam, balik naik atas bilik, masih lagi kakak tu tidur menghadap ke dinding sebab kata dia memang dia dapat ke dinding. Lain macam kakak ni. Jadi dia orang ni yang 9 orang budak junior ni, 8 orang budak junior ni berkumpul lah. Kita nak buat macam mana? Dia kata apa kata kita gerakkan kakak tu, tanya dia, kalau dia sakit kita boleh beritahu pada warden, pada ibu untuk hantar ke hospital. Waktu tu diorang ramai mendekati kakak tu dan dia pun pegang lah kakak tu. Salah seorang daripada budak ni pegang kakak tu. Kakak tu terus bangun, dia mengilai. Dan dengan kata lain, kakak tu histeria. Selepas kakak tu histeria, seorang-seorang budak dalam bilik tu histeria, kecuali 2 orang, iaitu mak kepada Yahya dan seorang lagi kawan dia. Dan 2 orang ni lari keluar daripada bilik nak dapatkan bantuan.
Tapi nak jadi cerita, bukan bilik tu aja kena histeria. Setiap bilik yang dilalui oleh dua orang yang tengah berlari ni, Mak Yahya dan juga kawan dia, setiap bilik yang dia lalu, bilik tu semua kena histeria. Jadi dah ada yang menangis, ada yang tergelak, ada yang ketawa. Mak Yahya dengan kawan dia berpegang tangan berlari daripada blok 3, dia orang berlari ke blok yang kedua, blok bersebelahan dengan asrama. Pada waktu tu warden-warden semua dah sedar berlaku kerasukan. Jadi warden-warden terserempak dengan Mak Yahya dan juga kawan dia. Dia beritahu jangan datang ke blok ketiga, awak berdua duduk dekat blok yang kedua dan ajak kawan-kawan baca Yasin. Mak Yahya pada waktu tu masih lagi belum Islam, jadi dia tak tahu nak baca Yasin. Cumanya waktu dekat bilik blok kedua tu, dia berkumpul-kumpul dengan budak-budak perempuan yang lain sama-sama baca Yasin. Mak Yahya duduklah dekat tengah-tengah sebab dia tak tahu nak baca lagi pada waktu tu. Tapi sepanjang dia duduk dekat dalam bulatan bacaan Yasin tu, dia dengar memang betul-betul kuat orang menjerit-jerit dekat kawasan blok yang ketiga. Benda tu berlaku selama 1 jam juga, barulah orang menjerit-jerit tu, budak-budak menjerit tu semuanya senyap semula. Dan warden pun datang. Warden kata malam ni tidur sini, jangan duduk ke blok ketiga, jangan dikacau. Habislah malam tu. Bila malam tu tidur macam biasa, besok pagi bangun semua pelajar-pelajar kena panggil. Nak tahu manakah puncanya. Jadi selepas disiasat punya siasat, semua orang tak tahu. Yang tahu hanyalah budak bilik tu. Sampailah giliran budak bilik tu disoal siasat, mula-mulanya memang masing-masing tak nak buka mulut. Tapi disebabkan desakan daripada ibu kata kalau tak diberitahu nanti semua akan dihukum. Akhirnya salah seorang daripada diorang pun buka cerita tentang main Spirit of the Coin, tapi tak sempat habis. Habisnya putusnya dalam keadaan macam tu, yang tak wajar macam tu. Jadi ibu cakap, korang ni berani betul. Korang tak tahu tanah ni ada sejarahnya. Ini dulu tanah ni adalah tempat tahanan Jepun. Dengan kata lain, dulu sini markas Jepun. Lebih tepat lagi dekat kawasan asrama ni adalah kandang tempat pesalah. Dekat dalam kandang ni lah yang perempuan diperkosa, yang lelaki dipukul, diperhambakan. Jadi ramai yang mati dekat tanah ni, dia kata. Dan bila Jepun dah tak ada dekat negara kita, tanah ni kosong macam tu aja, sampaikan tuan tanah tak boleh nak buat untung sebab tak ada siapa nak beli tanah tu. Sebab semua orang tahu tanah tu adalah bekas tapak tempat penyiksaan orang Jepun. Jadi pihak kementerian lebih kurang belilah tanah tu, buatkan sekolah asrama. Bila buat sekolah asrama, sebab itu setiap tahun mereka adakan permainan Spirit of the Coin. Sebabnya nak memanggil dekat tanah tu banyak benda-benda yang tak wajar, dan benda-benda tu datang sewaktu dia orang main Spirit of the Coin. Jadi permainan tu jadi rancak dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Cumanya pada waktu mak kepada Yahya main, benda tu tak diputuskan dengan elok. Itu yang jadi mengarut. Sejak daripada tu memang tak ada lagi dah Spirit of the Coin. Sewaktu Mak Yahya tingkatan 5, dah tak ada lagi lah permainan Spirit of the Coin kat sekolah tu. Dah tamat sebab takut benda tu mengejutkan makhluk-makhluk yang tinggal kat situ. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Santai-santai tapi panjang sebab ada 4 cerita kan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama, abang nak ucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga besar JSPL, iaitu Azuki Razuzu, yang mana hari jadinya jatuh pada 11 hari bulan 2. Dengan ucapan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Selamat hari jadi. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang kakak yang bernama Anisah Sukiman. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat adik dia yang bernama Nur Azuan Sukiman. Hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 2, dengan ucapan selamat hari jadi buat adik tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan rezeki yang melimpah ruah, umur yang panjang dan dipermudahkan segala urusan.
Ucapan yang ketiga juga datangnya daripada Anissa Sukiman, tapi kali ini adalah ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan dia dengan suaminya yang mana jatuhnya pada 22 hari bulan 2. Jadi di kesempatan ini JSPL Klan, keluarga besar JSPL nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Semoga kekal hingga ke syurga dan sentiasa dalam rahmat Allah buat Anissa dan suami. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang anak yang bernama Ana. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat ibunya, yang mana hari jadi ibunya jatuh pada 2 hari bulan 2, genap umur 45 tahun. Lebih kurang umur abang je ni. Dengan ucapan selamat hari jadi buat ibu tersayang, semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusannya. Daripada anakmu, Ana. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang anak yang bernama Izfarah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat bondanya yang bernama Nur Hafizah Gafar. Nur Hafizah Gafar, hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 2, dengan ucapan selamat hari jadi buat ibunda tercinta. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan umur yang diberkati, memberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan urusan. Dan di kesempatan ini abang nak ucapkan selamat hari jadi buat Ain Channel, yang mana dia salah seorang ahli keluarga besar JSPL Klan. Dengan ucapan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Yang mana hari jadi Ain jatuh pada 3 hari bulan 2. Selamat hari jadi. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita abang. Moga-moga ceritanya jadikan iktibar dan juga hiburan. Ini adalah hari Khamis. Besok ceritanya akan abang sampaikan cerita yang berbeza. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Hingga berjumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.